Salam sejahtera dan salam reformasi. 大家好, wanakkam. Terlebih dahulu, saya ingin mengucap ribuan terima kasih sebab tadi saya ingat saya sudah tak ada peluang lah sebab cuma 5 orang saja, tapi atas permintaan yang khas akhirnya dapatlah juga salah seorang wakil masyarakat Tionghoa untuk berucap di sini. Inilah Parti Keadilan Rakyat yang merupakan parti yang membawa semua kaum, yang mewakili semua kaum dan mewakili suara-suara akar umbi. Di sini saya berdiri sebagai anak muda yang menyertai Parti Keadilan Rakyat atas perjuangan parti yang terdiri daripada pelbagai kaum serta bersifat progresif dalam memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan serta kebudayaan demokrasi yang terbuka. Generasi kami adalah generasi reformasi yang turun ke jalan raya apabila nampak ketidakadilan berlaku atau gejala rasuah serta pemimpin rakus yang memimpin negara kita. Semangat kami sebagai anak muda memang berterusan sehingga kali ini sampailah kelahiran generasi 709 atau generasi bersih Generation 709 yang turun ke jalan raya sekali lagi untuk menuntut pilihan raya yang adil dan bersih. Perjuangan demokrasi yang kita perjuangkan, ramai yang telah berkorban, yang dipukul oleh polis, ditangkap atau diheret, ya, sampai ada yang telah meninggal dunia. Ya, minggu depan kita akan adakan itu inquest akan diadakan untuk kepada Allahyarham Baharudin yang telah meninggal dunia semasa menyertai perhimpunan bersih yang aman itu. Oleh itu, Parti Keadilan Rakyat adalah disokong oleh semua lapisan rakyat atas prinsip-prinsip perjuangan dan reformasi. Kita tidak perlu dilihat sebagai satu parti yang terlalu desperate untuk mendapatkan undi satu kaum sahaja atau ideologi yang tertentu sahaja. Kelebihan Parti Keadilan Rakyat adalah kita merupakan suara yang mewakili rakyat dari semua latar belakang, tak kira kaum dan agama serta lapisan. Parti Keadilan Rakyat adalah parti yang dimiliki oleh akar umbi, grassroots dan sentiasa menekankan kepedulian kepada rakyat. Oleh itu adalah penting bagi Parti Keadilan untuk menghayati diskurs yang lebih besar, yang lebih luas agar tidak terperangkap dalam politik perkauman yang sempit atau terlalu desperate dengan undi satu-satu kaum. Kita tidak harus dinampakkan sebagai mini BN atau apa yang seperti BN saja. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan yang saya hormati sekalian, Parti Keadilan perlu maju ke depan dengan memperkuatkan kredibiliti atas kebebasan dan keadilan yang juga merupakan aspirasi rakyat, khasnya pengundi-pengundi baru yang akan mengundi buat kali pertama pada pilihan raya yang ke-13. Pengundi-pengundi baru ini mempunyai aspirasi yang kuat untuk masa depan Malaysia yang lebih baik. Parti Keadilan juga perlu engage atau bersama dengan pengundi dari semua lapisan dan kaum. Keadilan mesti engage dalam big conversation bersama-sama dengan semua sektor masyarakat. Tak kira dia pekerja, wanita atau pekilang-pekilang, semua kita perlu ada satu big conversation untuk mengamalkan prinsip big tank politics yang dapat reflect, yang dapat menggambarkan masyarakat Malaysia yang much more dan complexity. Big conversation dan big tank politik akan menunjukkan keadilan dapat berfungsi dan bekerja dalam satu pasukan. Dalam proses big conversation dan big tank politics, maka semua anggota dan pimpinan parti perlu lebih banyak berdiskusi
dengan pelbagai sektor. Kita perlu lebih terbuka kepada kritikan-kritikan serta berupaya atas agree to disagree. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, keadilan perlu melaksanakan reformasi dengan lebih berani lagi. Selama ini keadilan telah berjaya memimpin agenda reformasi dan perlu dipertingkatkan lagi. Dengan ini barulah wujudnya momentum perubahan yang akan berterusan. Kebelakangan ini, walaupun kita telah mentadbir 4 buah negeri, namun nampaknya inisiatif-inisiatif yang baru dari Kerajaan Pakatan Rakyat itu tidak mencukupi. Adalah penting bagi Pakatan Rakyat untuk menumbuhkan satu badan khas untuk membuat polisi-polisi yang baru dan dikemukakan untuk menunjukkan tiada seberang sektor atau kaum yang ketinggalan atau dipinggirkan. Antara polisi yang saya nampak adalah penting untuk Kerajaan Pakatan Rakyat untuk mengkaji adalah memberi komputer kepada semua. Ya, khasnya ada internet untuk mengikuti masa isu-isu perkembangan semasa. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, sementara kita bersedia untuk berdepan dengan UMNO Barisan Nasional pada PRU ke-13, kita juga sering berdepan dengan cabaran menembusi kawasan luar bandar dan kampung. Ya, kita selalu ditanya-tanya sama ada Parti Keadilan Rakyat kita boleh menambat hati pengundi di luar bandar atau tidak. Sebenarnya kita boleh belajar dengan cara yang telah diadakan oleh kempen pilihan raya presiden di US, di mana sebenarnya ada satu cara yang mereka buat itu long stay, atau kita boleh kata kita balik ke kampung untuk bertempat di sana, bertapak di sana bersama-sama dengan penduduk di sana. Pimpin long stay ini yang di Amerika Syarikat itu, ya, itu mereka calon-calon mereka atau kempen pemimpin-pemimpin mereka akan turun ke kawasan-kawasan tumpuan mereka untuk berkampung di sana. Bukan satu hari touch and go, ya, bukan datang sini ceramah saja kemudian sudah lari, tapi bertapak di sana, tinggal di sana macam seperti apa yang di pilihan raya kecil. Kita bertapak di sana, dan dengan ini kita akan terus berinteraksi dengan akar umbi dan menjadi sebahagian daripada mereka. Dan dengan ini saya rasa kita akan dapat mendapat sokongan daripada mereka. Oleh itu saya menyeru kepada pimpinan parti, tak kira pangkat, dan juga khasnya kepada calon-calon bakal calon yang perlu mengadakan program long stay ini, ya, di kawasan-kawasan kampung untuk mempertingkatkan imej parti dan imej parti di kalangan orang kampung. Ya, orang kampung. Kampung adalah benteng terakhir UMNO Barisan Nasional. Jika kita boleh tembusi kampung luar bandar, rasanya UMNO sudah tak akan lalat lagi untuk berhidup. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya long stay ini juga berlaku di satu saat ini. Mengambil satu contoh, ya, di cabang Tanjung Karang, Selangor. Pada tahun yang lepas, 2010, mereka memang mengadakan satu program yang dinamakan Berkat Bersama Rakyat. Ya, pimpinan-pimpinan parti YB telah dijemput untuk masuk ke kampung. Program 1 hari di sana. Cuma program 1 hari itu tidak mencukupi, ya, untuk kita bersama-sama dengan rakyat. Oleh itu, jika nanti ada apa-apa yang nak tanya tentang program berkat ini, kita boleh jumpa dengan, ya, yang Haji Yayasari, Ketua Cabang. Akhir sekali, saya ingin menyatakan bahawa Parti Keadilan Rakyat mesti merangka satu program balik kampung atau tumpuan yang dikena pasti, iaitu satu strategi secara menyeluruh komprehensif yang mengasaskan serangan dan atau attack mode perlu dihasil. Kita perlu menjadikan Barisan Nasional di dalam keadaan yang bertahan atau defensif.
Ya, oleh itu kawasan-kawasan parlimen seperti kawasan Perdana Menteri di Pekan, kawasan timbalan Perdana Menteri Muhyiddin, ya, kita perlu ada pimpinan-pimpinan yang turun ke padang, pergi ke sana untuk menyerang kawasan-kawasan mereka. Macam ini barulah kita boleh memaksa, menjadikan mereka dalam satu keadaan defensive mode. Oleh itu, kawasan-kawasan tumpuan bagi Parti Keadilan Rakyat khasnya seperti negeri Johor yang kita berkongres pada hari ini, itulah salah satu yang kita perlu mengatur strategi untuk menyerang habis-habisan ke atas UMNO Barisan Nasional. Boleh atau tidak? Oleh itu, saya tidak lagi memanjangkan ucapan saya. Saya cuma nak sekali lagi berharap tuan-tuan dan puan-puan, inilah kita akan dengar banyak lagi ucapan. Cuma sekali lagi, parti kita adalah parti yang multiracial dan kita memanglah mewakili semua kaum, dan marilah kita bersama-sama berjuang demi rakyat, demi keadilan, demi masa depan negara yang lebih cerah lagi. Sekian, terima kasih. Nandri, wonderful.